Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 125 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam kemarin, membawa jumlah keseluruhan kepada 13,446 kes. Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat 52 tambahan kes-kes baru kepada 6 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 7 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 31 kes. 2 kluster lagi ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari, menjadikan jumlah kluster yang aktif sebanyak 176 kluster. Dalam pada itu, terdapat 42 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 200 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 11,923 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,433 kes. Sementara itu, pada 2 November 2021, 6,140 orang menerima suntikan vaksin COVID-19. Menteri Kesihatan mengongsikan di bawah program vaksinasi kebangsaan, 82.3% daripada jumlah penduduk negara telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, manakala 61.9% daripada jumlah penduduk negara telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Menteri Kesihatan juga memaklumkan semasa operasi boleh dilaksanakan, dari jumlah tersebut 4 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Negara Brunei Darussalam akan terus berdaya tahan dan menangani pelbagai cabaran ketika menghadapi situasi COVID-19 untuk menuju ke arah kehidupan yang normal di rantau ASEAN dan impak perubahan iklim yang semakin meningkat. Ini termasuk melalui inovasi dan mengekalkan perkongsian dan kepakaran yang kian meningkat dari negara-negara serantau dan antarabangsa. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menekankan perkara tersebut semasa menyertai forum Menteri-Menteri bagi Kerjasama Antarabangsa dalam pengurangan risiko bencana dan pengurusan kecemasan yang diadakan secara maya Anjuran Republik Rakyat China lewat petang kemarin. Yang Berhormat Pihin Orang Kaisar Kerana Datuk Seri Setia, Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, berkata negara juga komited melaksanakan tindakan iklim untuk mengukuhkan penyesuaian iklim dan mitigasi di seluruh negara. Semasa forum tersebut, Yang Berhormat PH merakamkan penghargaan kepada Republik Rakyat China dengan bertukar-tukar pandangan mengenai perkembangan kolaborasi bersama Republik Rakyat China dalam menyokong penubuhan strategik bagi pengurusan bencana dengan meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat sekaligus menyumbang kepada pembinaan komuniti yang berdaya tahan. Forum bertemakan mengukuhkan pencegahan risiko bencana dan memperbaiki kapasiti pengurusan kecemasan, memfokuskan kepada kepentingan inisiatif jalur dan laluan BRI dan konsensus mengenai kerjasama dalam kedayatahanan serta pengurusan dan pengurangan risiko bencana seperti yang dinyatakan di dalam deklarasi Beijing. Negara Brunei Darussalam menyertai 110 buah negara meluluskan deklarasi para pemimpin mengenai hutan dan penggunaan tanah. Deklarasi tersebut diluluskan pada persidangan hutan dan penggunaan tanah semasa sidang kemuncak pemimpin dunia yang diadakan selama 2 hari di Glasgow, United Kingdom. Selaku hos dan Presiden Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim COP26,
United Kingdom merasmikan sesi ke-26 COP26 selama 2 minggu. Mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Persidangan Hutan dan Penggunaan Tanah, sidang kemuncak pemimpin dunia, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan, Pimpinan Datuk Pekerjaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua sebagai perwakilan pengerusi ASEAN 2021, juga menyertai Awang Haji Azhar bin Haji Yahya, Setiausaha Tetap Kementerian Tenaga selaku pengerusi Jawatankuasa Eksekutif Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam. Melalui deklarasi tersebut, negara Brunei Darussalam antara lain menyokong usaha pemeliharaan hutan dan ekosistem daratan, memudahkan perdagangan dan dasar pembangunan yang tidak menyumbang kepada pembalakan hutan dan membina kedayatahanan serta memperkukuhkan kehidupan penduduk pedalaman, melaksanakan pertanian, penggunaan tanah yang lestari, kepelbagaian bio dan matlamat iklim. Negara Brunei Darussalam mempunyai 72% hutan dengan kapasiti untuk menyerap 13.9 pelepasan gas karbon setahun. Negara akan terus mengekalkan hutan hujannya dengan meningkatkan hutan simpan dari 41% ke 55% kawasan keseluruhan dan berusaha terus meningkatkan singki karbon melalui penanaman 500,000 pokok baharu menjelang 2035. Mesyuarat pertama para pegawai kanan pihak berkuasa pusat mengenai bantuan undang-undang bersama dalam hal ehwal jenayah SOM MLAT diadakan secara maya selama 2 hari. Semasa mempengerusikan mesyuarat tersebut, Dayang Haja Zuraini binti Haji Syarbawi, Peguam Cara Negara, dalam ucapannya mengingatkan bahawa mesyuarat yang meluruskan perjanjian bantuan undang-undang bersama dalam hal ehwal jenayah MLAT oleh Jemaah Menteri ASEAN dan para peguam negara di Yogyakarta pada 2019 menjadi satu pencapaian besar ke arah usaha berterusan dalam merealisasikan integrasi ASEAN dan visi Komuniti ASEAN 2025. Pencapaian tersebut tepat pada masanya dan melengkapi usaha berterusan dalam badan-badan sektoral ASEAN lain seperti mesyuarat para pegawai kanan Undang-Undang ASEAN dalam memperkukuhkan kapasiti ASEAN bagi menangani cabaran rentas sempadan. Mesyuarat tersebut menjadi wadah bagi ASEAN membincangkan pelaksanaan MLAT dan perkongsian amalan-amalan terbaik, pengalaman dan cabaran dalam meningkatkan kerjasama. Orang ramai dikehendaki memakai sungkup muka pada setiap masa, terutama sekali apabila berada di dalam bangunan, di tempat awam dan tempat sesak. Sesiapa yang gagal mematuhi arahan pemakaian sungkup muka boleh dikenakan denda RM100 di bawah Akta Penyakit Berjangkit. Kita ikuti promo ini. Seorang penduduk tetap Brunei Darussalam berumur 37 tahun kemarin didakwa di Mahkamah Majistret Bandar Seri Begawan di bawah kesalahan Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Eng Swee Ming, bekas pekerja HSE di Brunei Shell Petroleum, didakwa di bawah Bab 6(a) Akta Pencegahan Rasuah kerana percubaan untuk mendapatkan suapan.
Siasatan yang dijalankan oleh Biro Mencegah Rasuah mendapati pada sekitar November 2017, Eng Swee Ming telah cuba untuk mendapatkan suapan sebanyak RM8,000 daripada pengarah urusan Techline Solutions Sendirian Berhad sebagai dorongan untuk menghasilkan penilaian green banding bagi syarikat tersebut. Selaras dengan SOP Biro Mencegah Rasuah dan dengan mengambil kira nasihat Kementerian Kesihatan, defendant sebelumnya telah dibawa menjalani ujian swab PCR. Setelah keputusan ujian swab negatif, defendant dihadapkan ke Mahkamah Magistrate secara dalam talian di premis Biro Mencegah Rasuah seperti yang dibenarkan di bawah Bab 7A Akta Mahkamah Rendah. Kemarin pihak pendakwaan membuat permohonan bagi pertuduhan dibacakan dan pengakuan diambil. Eng Swee Ming yang tidak diwakili mana-mana peguam mengaku bersalah di atas pertuduhan tersebut, tetapi mahkamah telah menolak pengakuan defendant apabila defendant mempertikaikan ringkasan fakta kejadian dibacakan kepada defendant. Mahkamah Magistrate Kanan telah menetapkan 17 November 2021 pukul 9.30 pagi untuk tarikh bicara ditetapkan dan defendant dibebaskan dengan ikat jamin mahkamah. Pendakwaan kes ini dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Raihan Nabilah binti Haji Ahmad Ghazali. Magistrate yang mendengarkan kes ini ialah Magistrate Kanan Haji Azrima binti Haji Abdul Rahman. BMR mengingatkan orang ramai bahawa menerima atau menawarkan rasuah kepada mana-mana orang adalah satu kesalahan yang serius. Defendant didakwa di bawah Bab 6(a) Akta Pencegahan Rasuah oleh kerana kes ini melibatkan kontrak dengan badan awam, maka pendakwa raya telah merujuk kepada hukuman yang lebih tinggi di bawah Bab 7 yang membawa hukuman penjara 10 tahun, denda RM30,000. Dua warga negara Bangladesh dikenakan hukuman penjara setelah didapati memiliki barang tegahan custom berupa 423 karton rokok dan 13 botol minuman keras. Tertuduh pertama, Samim Hussan, didapati membantu menyimpan barang tegahan tersebut. Sementara tertuduh kedua, Salahuddin Bohyan, didapati memiliki barang tegahan tersebut. Kedua-dua tertuduh dikenakan denda berjumlah RM338,400, namun gagal membayar denda berkenaan dan dikenakan hukuman penjara selama 34 bulan mulai 3 November 2021. Semua barang tegahan dirampas untuk dimusnahkan. Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui bahagian kurikulum membukakan perkhidmatan penjualan buku-buku persekolahan Ugama dan Arab secara dalam talian bermula 1 November 2021. Melalui perkhidmatan tersebut, orang ramai boleh menghubungi talian 8330062 atau menghantar pesanan ringkas melalui aplikasi WhatsApp atau Telegram bagi sebarang pesanan pembelian atau maklumat lanjut mengenainya. Manakala bagi proses pembayaran pula, orang ramai juga boleh memilih untuk menggunakan kaedah pembayaran secara dalam talian di samping secara tunai mengikut tata cara yang ditetapkan. Perkhidmatan penjualan buku secara dalam talian dihasrat dapat memudahkan orang ramai, khususnya para ibu bapa atau penjaga dan warga sekolah membeli dan memiliki buku-buku tersebut.